Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man iktada bihadi ila yaumiddin. Allahumma ya fattah, Allahumma ya alim, Allahumma ya khabir, Allahumma ya mubdi, Allahumma ya mu'id. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas pelbagai limpahan rahmat dan karunia pada kita semua. Sesungguhnya ujian yang kita hadapi tidak setanding dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat Allah begitu besar, begitu banyak, begitu melimpah ruah dibandingkan ujian yang Allah bagi hanya sedikit sebenarnya, ya. Sangat sedikit dibandingkan dengan nikmat. Maka bagi orang beriman, dia teringat dengan nikmat-nikmat Allah yang besar tersebut, dan ujian-ujian ini dia hadapi dengan redha dan sabar, ya. So, saudara fillah yang dikasihi sekalian, kemudian kita sampaikan salawat dan salam kita pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita di antara umatnya yang akan mendapat rahmatnya dan mendapat keampunan daripada Allah serta syafaat baginda Rasulullah SAW. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, saya mengalu-alukan kedatangan dan bergabungnya kawan-kawan kita yang baru, ya. Silakan, ya. Mudah-mudahan kita ramai pada hari ini insya-Allah. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, kita akan sambung perbincangan kita yang tak habis mengenai surah An-Nahl ayat 41 sampai 44. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat tersebut, "Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu." Ya. Saya kata sebelum ini bahwasanya ayat ini berkaitan dengan sahabat-sahabat Nabi Muhajirin, ya, yang ada di Mekah berhijrah ke Habsyah, ya. Yang mana pada peringkat hijrah pertama, Rasulullah SAW menyuruh sahabat-sahabatnya berhijrah ke Habsyah. Sebab Habsyah ketika itu dipimpin oleh seorang pemimpin yang adil. Seorang raja yang adil. Raja Najasyi. Raja yang adil. Maka mereka berhijrah ke sana. Dalam rombongan tersebut ada dalam 80 orang kata ulama, dan rombongan itu dipimpin oleh Uthman bin Affan serta Ja'far bin Abdul Muttalib. Ya. Mereka dan turut serta dalam rombongan tersebut adalah isteri kepada Uthman bin Affan, merupakan anak Rasulullah SAW, iaitu Ruqayyah. Ya, mereka berhijrah ke sana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi khabar gembira tentang mereka ini melalui ayat ini. Apa kata Allah? Walladzina hajaru fillah. Orang-orang yang berhijrah di jalan Allah kerana menjaga agamanya, karena mempertahankan akidahnya. Hijrah yang benar adalah hijrah karena menjaga agama, mempertahankan imannya, ya, dapat mengamalkan Islam dengan baik. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, mereka ini bukan hanya sebab itu, mereka berhijrah sebab dizalimi juga di tempat asalnya. Di manakah itu? Di Mekah Al-Mukarramah. Min ba'di ma zulimu, mereka dizalimi, disakiti, diboikot ekonomi mereka. Maka mereka berhijrah meninggalkan. Mereka berhijrah bukan saja-saja. Bukan nak melancong. Bukan nak berjalan-jalan. Bukan nak dapatkan kehidupan duniawi yang lebih senang. Bukan. Tapi tujuan utamanya adalah nak menjaga agamanya. Nak menjaga imannya.
Maka kata Allah Subhanahu wa taala, lanubawwi'annahum fid dunya hasanatan. Sungguh kami akan sediakan kepada mereka di dunia lagi hasanatan. Pada asal perkataan hasanatan adalah kebaikan, ya. Tempat, dan diterjemahkan juga dengan tempat yang baik, ya. Diterjemahkan dengan tempat yang baik, merujuk bahawasanya selepas mereka hijrah ini Allah akan sediakan kepada mereka tempat yang lebih baik. Tempat yang lebih baik daripada negeri asalnya, dan tempat lebih baik dari tempat hijrahnya sekarang ni. Maka ulama tafsir yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah kota Madinah. Allah dah sediakan, prepare untuk mereka. Lanubawwi'annahum. Ingat, saudara fillah yang dikasihkan, Allah sentiasa menyediakan, provide untuk kita, ya, apa yang kita perlukan, ya. Sediakan untuk kita terhadap usaha-usaha kita tersebut, disediakan sesuatu yang akan bermanfaat untuk kita, yang bersifat hasanah. Hasanah ini bermakna baik, hasanah ini bermakna cantik, hasanah ini menyebabkan iaitu kita rasa senang hati melihatnya. Maka kita tahu bahawasanya kota Madinah adalah kota yang Masya Allah, ya, sehingga dinamakan dengan Munawwarah, Madinatul Munawwarah, ya. Munawwarah maknanya yang bercahaya, ya, yang banyak limpah ruah kebaikan padanya, ya. Saudara fillah yang dikasihkan, ini janji Allah kepada sahabat-sahabat Nabi yang terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka. Allah akan pasti beri ganti yang lebih baik. Jangan khawatir, ya. Dan adakah balasan itu saja? Tidak. Itu di dunia. Di akhirat macam mana? Dia akan mendapatkan balasan yang lebih hebat lagi, yang lebih besar lagi. Apa kata Allah? Wala ajrul akhirati akbar. Balasan akhirat itu lebih besar nanti. Lau kanu ya'lamun. Sekiranya mereka mengetahui. Ketahuilah saudara fillah yang dikasihi sekalian, balasan dunia akan didapatkan oleh orang beriman, balasan akhirat akan didapatkan juga. Bandingan balasan dunia dengan balasan akhirat bagaimana? Bandingannya adalah balasan dunia 1%, dan balasan akhirat adalah 99%. Arti kata kebaikan yang akan didapatkan oleh manusia, oleh orang beriman, dari amal kebaikan yang dilakukannya di dunia ini ditunjukkan oleh Allah 1% je cuma. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya adalah ayat Al-Quran. Ya, dalilnya ada hadis Nabi SAW. Minta maaf, ya. Ada hadis Nabi SAW. Sesungguhnya Allah itu mempunyai 100 rahmat. Satu di antaranya Allah keluarkan, Allah berikan di dunia. Dan 99-nya lagi Allah simpan untuk diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman saja di akhirat nanti. Yang satu ini, kata Rasulullah SAW, yang dikongsi oleh manusia dan dikongsi oleh haiwan, ya. Maka kita tahu haiwan pun ada kasih sayang, ya. Ada rahmah sesama mereka. Dan manusia berkongsi ni dengan yang satu ni, semua dapat, ya kan? Saudara fillah ni kata, tapi yang 99 Allah KIV. Allah simpan dulu hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Akan diberikan di akhirat nanti. Oleh itu, hasanah fid dunia itu satu saja semua. Dan hasanah di akhirat nanti 99 menanti kita. Maka saudara fillah yang dikasihi sekalian, Allah sifatkan kebaikan di akhirat itu, balasan akhirat itu dengan apa? Akbar. Akbar. Amat besar. Sangat besar. So, apabila kita melihat balasan Allah bagi pada kita di dunia, tuan-tuan, maka ketahui itu hanya sikit saja dibandingkan dengan akhirat. Tunggulah akhirat, ya Allah, dahsyat. Ya. Yang mana
pasti kita akan redha dengan balasan tersebut. Kita akan merasa puas hati dengan balasan akhirat itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala sawfa yarda. Engkau pasti akan redha. Engkau akan suka. Ya. So, saudara fillah ini kasih sekalian. Jadi, kalau kamu tahu, kalau kamu perasan, balasan akhirat itu memang dahsyat. Baik, saudara fillah ini kasih sekalian. Akan tetapi, untuk dapat balasan yang lebih besar tersebut, ya, balasan dunia yang baik tersebut, hijrah yang betul mestilah bersifat dengan dua sifat utama. Orang yang berhijrah ini perlu membekali dirinya dengan dua bekalan utama. Apakah itu? Alladzina sabaru. Bekalan pertama adalah sabar. Berhijrah kalau tak sabar, maka kita akan cepat putus asa. Tapi hijrah yang betul perlukan kesabaran. Sebab memang ketika kita melakukan satu perubahan daripada satu yang biasa kita lakukan, kita akan menghadapi cabaran-cabaran. Kita akan menghadapi tentangan-tentangan. Kalau kita tak sabar menghadapi cabaran dan tentangan tersebut, kita akan give up. Lalu akan kita tinggalkan. Gagallah usaha kita. Gagallah hijrah kita tadi itu. Maka sangat diperlukan iaitu kesabaran. Sabar. Hijrah meninggalkan kampung halaman kita pergi ke tempat yang baru, kita perlu sabar. Hijrah selanjutnya adalah hijrah batin kita, hijrah diri kita. Daripada sifat buruk pada sifat baik, ya kan? Kebiasaan buruk kepada kebiasaan baik. Berat. Maka ia perlukan kepada kesabaran, sabar. Ingatkan diri untuk bersabar. Yang kedua apa lagi yang diperlukan? Diperlukan adalah tawakal. Tawakal adalah pergantungan penuh pada Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita dah bincang sebelum ni kan? Tawakal sangat penting dalam setiap usaha yang kita lakukan. Apatah lagi yang nama hijrah ini, kita perlukan hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, pergantungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin dia akan tolong kita, dia akan bantu kita, dia akan sempurnakan usaha-usaha kita ini. Tawakal. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dari segi bahasa tuan-puan dikasih sekalian, ya, wa ala rabbihim yatawakkalun. Sebenarnya ayat dia yatawakkaluna ala rabbihim. Itu susunan ayat dari segi bahasa, ya. Mereka bertawakal kepada Tuhan-Tuhan mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika sebut tawakal, tuan-puan dan puan, dia dulukan wa ala rabbihim yatawakkalun. Dalam ilmu balaghah nama dia tuan-puan taqdim mahaqquhu ta'khir. Kita mengedepankan perkataan yang semestinya di belakang. Nama dia apa tuan-puan? Taqdim mahaqquhu ta'khir. Mengedepankan sesuatu yang semestinya di belakang. Jadi ikut susunan ayat biasa, kita akan kata adalah mereka bertawakal kepada Tuhan mereka. Bertawakal dulu. Tapi di sini ala rabbihim dulu. Kepada Tuhan mereka, mereka bertawakal. Maka ini kata ulama menyatakan tawakal yang betul adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita hanya kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surah Al-Insyirah, kalau tuan-puan buka, ya kan? Insyirah ini adalah cerita tentang bagaimana kita menghadapi kesusahan dan keluar daripada kesusahan. Ya? Saya rasa tuan-puan pernah dengar ayat ni. Ayat ni masyhur. Apa dia tu? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Satu, kita kena faham, lepas kesusahan akan ada kesenangan. Bahkan kefahaman yang lebih tepat lagi adalah ketika Allah sebut ma'al. Itu ma'a, ya. Dalam surah Insyirah tersebut, fa inna ma'al. Ma'a itu bersamaan. Senang itu sebenarnya datang bersamaan dengan kesusahan. Maka apabila tuan-puan dalam keadaan kesusahan, tuan-puan jangan fokus pada nampak kesenangan. Cuba cari yang senang dia. Kesenangan yang ada pada itu. Sebab dia satu paket sebenarnya. Ya.
kesenangan, kesusahan itu pakejnya adalah kesenangan. Dan sebaliknya juga, senang itu ada pakej dia adalah kesusahan dulu. Jadi cuba samakan itu. Maka Allah tegaskan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sungguhnya kesusahan itu bersamaan dengan kesenangan. Ya, dia 2 kali diulang ayat tersebut. Apa sambungan ayat tersebut? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab. Apabila kamu selesai melakukan satu tugas tanggungjawab, kamu buatlah yang lain. Arti kata tuan-puan dan saudara, ketika kita susah tuan-puan, kita kalau boleh aktif, ya. Kita tetap berusaha, kita tetap bekerja, kita tetap melakukan sesuatu. Lebih giat, lebih aktif daripada biasa ketika kita susah. Jadi jangan bagi diri kamu kosong. Fa idza faragta fansab. Apabila kamu selesai melakukan sesuatu, cuba buat yang lain pula. Dan wa ila rabbika farghab. Dan sangat penting pada ayat tersebut adalah, dan hanya kepada Tuhan kamu berharap. Wa ila rabbika. Sama juga susunan ayatnya. Ila rabbika dulu. Hanya kepada Tuhanmu kamu berharap. Maka orang yang ingin proses perubahan diri dalam dirinya berjalan dengan baik, dia perlu ada nilai-nilai ini dalam hatinya, iaitu tawakal yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama adalah pengharapan yang hanya diletakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat hijrah yang betul yang dikatakan oleh Allah pada ayat kita ini. Dan ini telah dilaksanakan dan ditunaikan oleh sahabat-sahabat Nabi yang berhijrah ke Habsyah yang kita cerita. Dan akhir daripada proses perhijrahan itu adalah Allah bagi kepada mereka Madinah Al-Munawwarah menjadi kota tercinta mereka, tempat mereka melakukan sesuatu yang hebat, yang merubah peradaban dunia melalui kota Madinah ini. Ini anugerah Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian, disambung lagi ayat itu. Saya masih berbincang dari segi tafsir yang mana Allah Subhanahu wa taala mengomentari pada ayat 43, Allah mengomentari apa yang menjadi keinginan orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Orang kafir Quraisy, tuan-puan dan kasih sekalian, mereka ingin agar rasul yang diutus kepada mereka malaikat itu sendiri. Dia tak nak Nabi Muhammad SAW. Dia tak nak manusia biasa. Dia nak yang diutus itu adalah malaikat. Malaikat turun. Lalu sampai kepada mereka menyerahkan kitab. Dalam surah Al-Isra ada disebutkan tentang perkara tersebut. Jadi, saudara fillah yang dikasihi sekalian, ini keyakinan mereka. Mereka di antaranya lagi meminta agar Al-Quran itu kalau tak pun turun terus dari langit. Macam-macam lah keinginan mereka. Kalau keinginan itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, baru dia beriman. Baru dia beriman. Maka, adakah keyakinan itu benar? Keyakinan itu salah. Keyakinan itu tidak betul. Maka cuba tuan-puan buka surah Al-Isra. Surah Al-Isra selepas surah An-Nahl ini. Betapa banyak kerenah orang-orang Quraisy supaya mereka itu beriman. Padahal sebenarnya kata Allah, mereka itu tak mau pun beriman sebenarnya. Okey, surah Al-Isra. Cuba buka halaman 291. Surah Al-Isra halaman 291. Ayat 90. Sampai ayat 94. Cuba tuan-puan tulis surah Al-Isra ayat 90 sampai 94. Saya sampai 96. Ayat ini mendedahkan kepada permintaan-permintaan
orang kafir Quraisy untuk dia beriman. Apa mereka kata? Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Nah, ini satu permintaannya. Apa mereka kata? Mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu, hai Muhammad, sebelum engkau memancarkan mata air daripada perut bumi untuk kami. Keluar mata air. Yang dimaksudkanlah, mereka ingin, tuan-puan dan kasih sekalian, di Mekah itu keluar mata air selain daripada Zam-Zam. Keluar untuk mereka, dan dia akan membentuk sungai. Jadi mereka ingin agar sungai yang ada mereka ingin di Mekah itu ada sungai. Sekarang ni tak ada sungai. Mereka nak jadikan kota Mekah itu macam Kuala Lumpur. Ada sungai Gombak. Sungai Kelang, kan? Mereka nak. Sebab tak ada pada mereka. Jadi mereka minta sesuatu yang mereka tak ada. Itu permintaan pertama. Apa lagi? Au takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inab fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira. Atau dia kata, engkau jatuhkan atau engkau mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu engkau alirkan di celah-celah sungai tersebut air yang deras. Dia nak keadaan tak seperti yang ada di Mekah itu. Mereka nak ada satu yang lain. Itu yang mereka minta. Apa lagi yang mereka minta? Au tusqitas samaa'a kama za'amta 'alaina kisafa. Atau engkau jatuhkan berkeping-keping dari langit ke atas kami sebagai mana engkau katakan. Minta sesuatu turun dari langit. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Atau engkau datangkan Allah. Dia kalau nak, Allah sendiri yang turunkan wahyu tu. Ini dahsyat ni. Allah turun. Atau kalau tak pun, malaikat lah. Kami tak nak orang macam engkau. Kami tak nak manusia. Manusia biasalah tu. Tak ada istimewanya, dia kata. Kami nak Allah sendiri ataupun malaikat. Ini permintaan mereka. Au yakuna laka baitun min zukhrufin au tarqa fis sama' walan nu'mina liruqiyyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uh. Qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula. Atau engkau mempunyai sebuah rumah yang terbuat dari emas. Dia nak. Macam-macam. Atau engkau naik ke langit. Dia nak tengok Nabi naik ke langit. Kan? Dan satu hari Allah naikkan Nabi ke langit. Tak percaya pula lepas tu. Dalam proses Isra' dan Mi'raj. Allah naikkan. Tapi, adakah mereka beriman? Mereka tak beriman juga. Dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turun kepada kami sebuah kitab untuk kami. Naik itu turun dengan membawa kitab pula. Maka yang dapat kami baca, katakanlah wahai Muhammad, maha suci Tuhanmu, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi rasul? Aku hanya manusia saja, tak lebih daripada itu. Dan disambung oleh ayat tersebut, dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepada mereka selain perkataan mereka, mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul. Jadi kenapa mereka tak mau juga beriman? Sebenarnya disebabkan oleh diri mereka sendiri yang tak mau menerima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah nak utus manusia? Utuslah malaikat. Dalam arti kata di sini, tuan-puan dan kasih sekalian, mereka tidak menerima ketentuan Allah. Allah dah utus manusia, manusialah Allah nak. Jangan banyak permintaan, banyak ini lagi. Ini dalam tadabbur kita akan bincang nanti, tuan-puan dan kasih sekalian.
Maka Allah sambung pada ayat tersebut, katakanlah wahai Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat, ini kalau sekiranya Allah memang betul utus malaikat jadi rasul, ya, berjalan dengan tenang di muka bumi, niscaya kami turunkan kepada malaikat dari langit sebagai rasul, ya. Ya, jadi lanazzalna alaihim minas sama'i malakan. Kalau Allah naklah, kalau Allah nak, tapi Allah menginginkan di muka bumi ini bukan malaikat. Muka bumi ini manusia, ya. Baik, kul kafa billah. Yang akhirnya bagaimana, tuan-tuan dan kasih sekalian? Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Penting kau sampaikan Muhammad, biar Allah menentukan nanti, innahu kana bi'ibadi khabiran basira. Dan Allah itu maha mengetahui, maha melihat akan hamba-hambanya. So, saudara fillah yang dikasih, ini macam-macam permintaan yang dikemukakan oleh orang Quraisy sebagai syarat untuk mereka dapat beriman, sebagai syarat untuk mereka dapat percaya. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat surah An-Nahl kita ayat 43 tadi. Ini menjadi satu pegangan umat Islam bahawa nabi dan rasul itu, apa kata Allah? Wa ma arsalna min qablika illa rijalan. Garis bawah perkataan rijalan itu, iaitu ulama sepakat nabi dan rasul itu hanya laki-laki, tak ada perempuan. Ya? Rijalan. Dalam bahasa Arab, tuan-puan, ada nama dia uslub qasar nama dia. Itu ada ma dengan illa. Kalau nak diterjemahkan boleh dengan terjemahan yang lain. Ya, sesungguhnya kami hanya mengutus laki-laki sebagai rasul. Ya? Jadi rasul hanya laki-laki. Maka apabila tuan-puan membaca dalam ayat Al-Quran yang mana, ya, Maryam didatangi malaikat untuk dimasukkan ruh, ya kan? Dimasukkan kepadanya janin, iaitu Isa, ya kan? Dapat dia bercakap, malaikat datang, ya, bercakap dengan dia. Kalau kita ambil kefahaman umum bahawasanya kalau malaikat datang pada perempuan menyampaikan sesuatu, maka dia pun nabi lah. Ya? Tak. Ayat ini memberi satu garisan pemisah bahawasanya nabi dan rasul itu hanya lelaki. Inilah kefahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian juga tuan-puan pernah dengar bahawasanya ibu Nabi Musa alaihissalam ketika telah melahirkan Nabi Musa alaihissalam risau nak buat apa dengan Musa ini. Nabi Musa, saya maksudkan, nak buat apa dengan Musa ini. Maka datang wahyu kepadanya. Allah Subhanahu wa taala suruh untuk meletakkan Musa itu di dalam sebuah bakul lalu dihanyutkan ke sungai. Ya? Tuan-puan dan kasih sekalian, adakah dengan wahyu itu otomatik ibu Nabi Musa jadi seorang nabi? Tidak. Sebab apa? Ayat ini membatasi. Ya, memberikan satu panduan, bahawa rasul itu hanya laki-laki saja. Nuhi ilaihim, kami beri wahyu kepada mereka. Ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau engkau tak faham prinsip ini, wahai orang-orang Quraisy, engkau tahu, tanyalah kepada ahlu zikir, orang yang ada ilmu. Siapakah orang yang ada ilmu? Kata ulama tafsir adalah ahlul kitab. Engkau tanyalah ahlul kitab, tanya kepada mereka, siapa rasul-rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada ke malaikat yang diutus oleh Allah sebagai rasul? Tak ada. Semuanya adalah lelaki. Yang mana dari Nabi Adam sampailah kepada Nabi Isa alaihissalam, semua lelaki. Ya? Dan tak ada juga perempuan. Kenapa tak ada perempuan? Ada banyak sebabnya, tuan-puan dan sekalian. Ya? Kita tahu perempuan mempunyai komitmen yang tak sama dengan komitmen lelaki. Komitmen di rumah mereka besar, tanggungjawab mereka sendiri, dan banyak aspek-aspek psikologi dan fisiologi yang mereka berbeza. Seorang Nabi dan Rasul memang kena tahan, kena kuat. Maka itulah diutus hanya lelaki saja.
Tanyalah ahlu zikri. Tanyalah orang yang berilmu kalau kamu tak faham, kalau kamu tak tahu. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Yang mana rasul-rasul itu diutus oleh Allah bagaimana? Dibekalkan dengan dua perkara. Apa dia? Pertama adalah bil bayyinat. Allah bekalkan dengan bukti-bukti yang nyata, hujah-hujah yang jelas. Allah Subhanahu wa taala bekali. Setiap nabi dan rasul Allah akan bekali ini bil bayyinat. Bil bayyinat ini tuan-puan dikasih sekalian mencakup di antara hujah-hujah logik, hujah-hujah yang hujah-hujah mantik, ya. Dan dalam masa yang sama bil bayyinat ini juga mencakup mukjizat-mukjizat. Seperti kepada Nabi Musa alaihissalam diberi kepadanya tongkat boleh berubah menjadi ular, tangannya boleh mengeluarkan cahaya selepas dimasukkan ke dalam bajunya, dan laut terbelah, kan? Itu adalah bayinat. Pada Nabi Muhammad SAW, bayinat ini ada juga selain daripada Al-Quran. Al-Quran adalah bayinat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Antaranya adalah dibelah bulan, kan? Insyaqqal qamar. Ya. Ada mukjizat-mukjizat yang Rasulullah SAW miliki. Ulama ada mengumpulkannya lebih dalam 100 mukjizat Nabi SAW. Cuma yang paling besar di antaranya adalah Al-Quran. Ya. Saudara fillah ini ada bil bayinat. Yang kedua, Nabi dan Rasul dibekali dengan apa lagi? Yaitu waz-zubur. Zubur ini, ya, jamak daripada zabur. Dan zabur ini bukan maknanya kitab Nabi Daud alaihissalam, tetapi zabur dimaksudnya adalah kitab secara umum. Ya, jadi mereka itu dibekalkan dengan kitab. Ya. Maka Nabi Musa dibekalkan dengan kitab Taurat. Nabi Daud dengan kitab Zabur itu sendiri namanya. Nabi Isa dengan Injil dan Nabi Muhammad. Mereka diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan kitab itu mereka berdakwah menyampaikan kebenaran yang datang daripada Allah. Ya, ini dibekalkan para nabi dan rasul itu. Dan secara spesifik Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah? Wa anzalna ilaika dzikr. Dan kami turunkan kepada kamu zikr. Zikir ini maksud dia adalah Al-Quran. Zikir pertama bermakna adalah peringatan. Zikir adalah peringatan. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah Al-Quran. Kami turunkan kepada kamu Al-Quran. Ya. Litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim. Di antara tujuan kami menurunkan Al-Quran kepada engkau adalah untuk kamu menerangkannya kepada manusia. Menjelaskan apa yang telah Allah turunkan kepada engkau. Sampaikan kepada mereka. La'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan mereka bertafakur. Mudah-mudahan mereka dapat mengambil hikmah daripada semua yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tersebut. Yang berguna untuk kehidupan mereka. Ini dia tuan-puan dikasih sekalian, tafsiran terhadap surah An-Nahl ayat 41 sampai 44. Baik, saudara fillah yang dikasih sekalian, jadi dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang itu sahabat-sahabat Nabi yang berhijrah. Dan juga fundamental keimanan kepada Nabi dan Rasul pada ayat yang kita sebutkan tadi. Saudara fillah ni kasih sekalian, kita masuk pada tadabbur. Allah daripada ayat yang kita berhenti membincangkan tentang nikmat Allah yang bersifat hissi, yang mana pada sebelum ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nikmat hissinya, nikmat yang boleh dilihat. Sampai ayat 16. Itu adalah cerita tentang nikmat hissi. Diceritakan tentang langit dan bumi. Ceritakan tentang penciptaan manusia. Ceritakan tentang apa? Binatang ternak. Ceritakan tentang gunung ganang. Semua tu adalah nikmat hissi. Bermula tuan-puan dan kasih sekalian daripada
ayat yang ke-17 sampailah kepada ayat yang kita baca tadi, dan selanjutnya Allah Subhanahu wa taala sebenarnya nak menunjukkan kepada kita nikmat maknawi iaitu hidayah. Betapa mahalnya, betapa spesifiknya hidayah itu, tuan-puan. Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala bagi semua hidayah, ya, kepada semua orang, ya. Tetapi yang betul-betul dapat hidayah taufik itu tak banyak. Maka hidayah perlu kita syukuri, tuan-puan. Kita dapat memilih sebagai seorang Islam beriman, ya. Ini merupakan satu nikmat yang besar. Dan tuan-puan tidak akan terasa besarnya nikmat ini, tuan-puan, melainkan apabila tuan-puan nanti masuk syurga. Maka dalam surah Al-An'am, kalau tak silap saya, cuba tuan-puan buka. Ya. Surah Yunus, Laula an hadanallah. Ya. Cuba tengok tuan-puan surah Al-A'raf, ya. Surah Al-A'raf, minta maaf. Surah Al-A'raf halaman 155. Ayat yang ke-43. Cuba tulis tuan-puan kasih lihat. Surah Al-A'raf ayat 43 halaman 155. Cuba lihat. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Itu kami mencabut rasa dendam, ya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Kami cabut dari hati mereka rasa dendam. Daripada siapa ni? Penduduk syurga, tuan-puan. Penduduk syurga. Maka yang tibarnya, tuan-puan, siapa yang berjaya di dunia ini mencabut rasa dendam, boleh memaafkan, tuan-puan sebenarnya dah di dalam syurga dah sebenarnya. Ya, tapi kalau tuan-puan menyimpan rasa dendam, rasa, ya, benci yang tak pernah hilang, ketahuilah tuan-puan, itu satu seksaan sebenarnya. Ya, maka nikmat orang di syurga nanti, tuan-puan, dihilangkan perasaan ni. Ghil ini mencakup sebenarnya dendam, iri, dengki, cemburu. Tak ada lagi dah. Tak ada lagi dah. Allah akan bersihkan hati orang daripada tu. Nikmat syurga, ya. Dan mengalirlah di bawah, ya, bawah istana-istana, tempat tinggal mereka itu, sungai-sungai yang mengalir. Apa yang diungkapkan oleh ahli syurga, tuan-puan? Ini dia. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا. Ya Allah. Ketika itu terasa bagi dia betapa bertuahnya dia mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia kata? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah kepada kami untuk dapat beramal dengan amalan yang menyebabkan kami menjadi ahli syurga ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan dia percaya betul, kalau Allah tak bagi hidayah, dia tak akan sampai ke tahap ini sekarang ni. Dia rasa bersyukur. Alhamdulillah. Ya. Maka nikmat akhirat, tuan-puan, dia bermula dengan hidayah ni. Bermula dengan nikmat hidayah. Maka hargai nikmat hidayah yang tuan-puan dapatkan di dunia ini. Gunakan ia sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan. Grab. Ya. Jangan sia-siakan. Sebab seseorang akan merasa bahawasanya hidayah ini memang sangat penting dalam kehidupannya. Sangat berharga dalam dirinya. Ya. Saudara fillah yang kasih sekalian. Ini dia.
Ya, saya tak nak sambung tersebut. Ya. Yang poin saya kat sini adalah ayat ini menjelaskan kepada kita betapa nikmat hidayah sesuatu yang sangat berharga bagi seorang. Ya. Maka ahli syurga menghargai itu. Sehingga memuji Allah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kalau Allah tak bagi petunjuk, tak akan aku dapat ni. Dia merasa bahawa petunjuk Allah di dunia itu kunci dia dapat nikmat syurga. So, saudara fillah dalam surah An-Nahl ini, Allah selepas menjelaskan tentang nikmat hissi, tuan-puan, dia perincikan sebenarnya tentang nikmat maknawi, iaitu hidayah. Nikmat maknawi yang pertama dan utama adalah nikmat hidayah. Maka gunakanlah nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Sebagaimana saya kata sebenarnya, nikmat hidayah adalah benih, akar kepada semua kebaikan nanti. Jaga dia, pelihara dia. Sehingga Allah menunjukkan pentingnya kepada kita tentang nikmat hidayah, tuan-tuan. Disuruh kita membacanya 17 kali dalam satu hari paling kurang. Dengan menyebutkannya dalam apa? Dalam Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Maka kuncinya pada hidayah tadi itu. Jangan sia-siakan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat yang begitu berharga. Mahal, tuan-puan. Lagipun hidayah tersebut adalah hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sayang apabila kita sia-siakan. So, saudara fillah ni kata. Jadi pada ayat-ayat itu Allah tunjukkan kepada kita bagaimana orang kafir, ya kan, dah nampak hidayah itu di depan matanya tapi masih menolak lagi. Dan ada orang yang sudah merasakan nikmat hidayah tersebut dan menggunakan sebaik-baiknya. Di antaranya sahabat-sahabat Nabi yang ada di kota Mekah, teman. Karena tahu nilai hidayah tersebut, dia appreciate. Dia jaga elok-elok. Bahkan untuk menjaga itu, mereka terpaksa berhijrah keluar dari kampung halamannya. Asalkan kami dapat pegang hidayah ini, kami tak kisah. Nak tinggal kampung pun tak apa. Nak tinggal keluarga kami, tinggalkan kekayaan kami, kami tak kisah. Ini orang yang faham makna hidayah. Dia akan pegang itu. Walaupun memegang itu seperti memegang bara api. Tetapi ini adalah satu nikmat yang saya perlu jaga dan pelihara. Saudara fillah ini kasih sekalian. Ini nikmat hidayah, tuan-puan. Maka sahabat-sahabat Nabi, tuan-puan, terpaksa berhijrah. Ialah konsekuen daripada hidayah, tuan-puan. Kita kena meninggalkan kebiasaan buruk kita. Konsekuen dia. Setiap pilihan nanti, tuan-puan, akan ada konsekuen dia. Kau pilih jalan ni, konsekuen dia macam ni. Kau pilih jalan ni, konsekuen dia seperti ini. Maka hidayah Allah Subhanahu, konsekuen dia adalah kita kena buang. Dalam perbincangan lepas kita ada konsep takhalli. Kita kena membuang sesuatu. Remove something from ourselves. Sebab kalau kita tak buang itu, Allah tak akan ubah kita. Allah tak akan sempurnakan hidayah itu kepada kita. Itu dalam surah Ar-Ra'du. Cuba tuan-puan buka. Ayat 11 ya. Saya rasa tuan-puan pernah dengar dah selalu ya. Surah apa? Surah Ar-Ra'du. Ayat 11. Muka surat 250. Surah Ar-Ra'du. Muka surat 250. Apa kata Allah? Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah. Manusia itu akan ada malaikat-malaikat yang akan jaganya depan dan belakangnya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabkan Allah arahkan ini dia. Sambung kata, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini
Ya, Allah takkan merubah keadaan satu kaum sehinggalah kaum tersebut merubah apa yang ada dalam dirinya. Dalam diri adalah hati, tuan-puan. Merubah penyakit-penyakit hati kita tu, bersihkan. Hati yang kotor tadi tu. Dia ubah tu. Ya? Ubah cara berfikir kita. Ubah cara kita melihat sesuatu, merespon sesuatu. Itu sangat penting. Jadi hidayah itu memerlukan kepada kita perubahan. Di antara perubahan kita perlu meninggalkan kebiasaan yang buruk. Bahkan boleh sampai adalah meninggalkan tempat yang buruk. Hijrah. Tinggalkan. Memang itu konsekuen dia. Jangan tuan-puan berfikir bahawa saya berhijrah maka saya senang-senang saja, lebih kurang macam dulu saja. Tak boleh tak. Memang hijrah itu perlu suatu perubahan dalam diri kita. Berhijrah. Tapi tuan-puan, kalau tuan-puan niatkan fillah kerana Allah. Garis bawah itu fillah kerana Allah, tuan-puan. Ya. InsyaAllah Allah akan tolong. Itu dalam surah An-Nahl kita balik. Walladzina hajaru. Ya. Walladzina hajaru. Mana kita? Fillahi min ba'di ma zulimu. Siapa yang berhijrah kerana Allah, di jalan Allah, walaupun berhadapan dengan kezaliman macam-macam, lanubawwi'annahum fid dunya hasanah. Di dunia Allah akan balas. Allah akan tunjukkan kesan daripada perubahan diri ni, transformasi diri yang dia lakukan itu. Hasanah. Akan dapat tempat yang baik, nampak kebaikan-kebaikan yang banyak. Nampak kebaikan yang banyak. Tengoklah tuan-puan dan sekalian. Maka Rasulullah ada menegaskan, tidaklah seseorang meninggalkan yang haram kerana Allah, melainkan Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dengan syarat kerana Allah. Jaga niat kita dalam berhijrah tu. Jaga niat kita dalam berubah itu. Kerana Allah ni bukan kerana nak senangkan hati suami je. Ataupun pasangan kita je. Senangkan anak-anak keluarga kita. Tidak. Saya berubah memang kerana-Mu ya Allah. Karena menjaga iman. Hidayah yang Kau dah bagi ini ya Allah. Allah kata, lanubawwi'annahum fid dunya hasanah. Kami pasti akan memberikan kepadanya kebaikan di dunia. Allah akan ganti nanti. Allah sediakan dah. Maka ketika tuan-puan susah-susah dalam perubahan tersebut, Allah sedang siapkan untuk aku sesuatu yang hebat ni kalau aku sabar ni. Allah siapkan sesuatu yang hebat. Pada sekarang pukul apa dah kita? 9.23 baru. Baik. So, saudara fillah yang dikasihi sekalian. Maka ada kisah tuan-puan. Pada seorang ulama yang warak dan sangat zuhud. Didatangi oleh seorang lelaki. Seorang lelaki pemuda yang susah juga. Yang susah. Maka lelaki ini nak belajar dengan ulama tersebut. Tapi ulama tu bagi tahu, awak boleh belajar dengan saya, duduk dengan saya, dengan syarat awak buat apa yang saya buat. Awak makan apa yang saya makan. Kalau saya puasa, awak puasa sekali. Tuan-tuan perempuan yang kasih sekalian, pemuda itu pun setuju. Baik Tuan Guru, dia kata. Saya akan taat, kata. Saya akan buat apa yang awak buat. Kata. Maka, duduklah pemuda tersebut dengan Tuan Guru tersebut. Dan apabila duduk dengan Tuan Guru tu, memang ternyata Tuan Guru itu zuhud betul-betul. Banyak puasanya daripada makannya. Maka lelaki ini kata, ya Allah, susahnya, kata. Tetapi kerana dia nak mendapatkan perubahan yang baik dalam diri dia, maka dia tahan juga.
Sehinggalah satu hari dia terpaksa tidak makan apa-apa selama 3 hari. Sebab Tuan Guru tak dapat apa-apa juga. Tuan Guru, ulama ini tak makan apa-apa selama 3 hari. Dia terpaksa juga tahan lapar. Tapi dah 3 hari dah. 3 hari, masuk hari ketiga tersebut, dia memang dah tak tahan lagi dah. Allah. Laparnya, dia kata. Kerana dia tak tahan lapar, dia keluar daripada rumah Tuan Guru tersebut. Dia cuba lihat-lihat di rumah jiran-jiran dia. Apa yang boleh dimakan. Alasan dia, aku dah teruk macam ni, saya tak boleh tahan, saya kena makan. Kata. Maka tuan-puan dan kasih sekalian, dia pergilah ke satu rumah, tuan-puan. Dia cuba melihat ke dapur rumah tersebut, ternyata orang ramai. Orang ramai, dia kata, orang ramai, dia tinggalkan. Dia masuk ke rumah yang kedua, tuan-puan, dia tengok ada orang juga. Sehinggalah masuk pada satu rumah, tuan-puan, tak ada orang, kosong, dan kebetulan ada pula nampak di dapur dia tu makanan. Maka dia lompat masuk dalam dapur tersebut. Kemudian dia cuba untuk mengambil makanan yang ada tersebut. Kalau tak silap, salah satu makanannya adalah terung. Lalu dipegang terung tersebut. Kemudian dia gigit. Dah tergigit, teringat dia kata-kata tuan gurunya, kalau engkau sabar, Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Terung yang dah tergigit sedikit itu, dia letak balik. Kemudian dia keluar. Dia masuk ke rumah tuan guru tersebut. Dan kembali dia merasakan lapar. Dia cuba untuk tahan. Dan tuan-tuan perempuan kasih sekalian. Tak berapa lama lepas tu, ada orang ketuk rumah tuan guru tersebut. Dan tuan guru buka. Diketuk. Dibuka oleh tuan guru. Dan bercakaplah orang itu dengan tuan guru tersebut. Ternyata yang datang itu seorang perempuan yang dah menjanda, kematian suami, yang dia mempunyai harta kekayaan tetapi tak ada orang yang bersama dengannya dan dia memerlukan orang yang boleh bersama dengannya. Dia nak tuan guru itu carikan seorang yang boleh hidup bersama dengannya dan dia orang baiklah, dia kata. Maka tuan-puan dan kasih sekalian, tuan guru tu berkata, insyaAllah saya akan carikan. Kata. Apa kata puan kahwin dengan anak murid saya ni? Anak murid saya ni baik. Kata. Orang dia pun gagah. Kata. Dia sangat taat pada saya. Kata. InsyaAllah kalau puan jadikan dia isteri, dia suami ni, InsyaAllah puan akan bahagia. InsyaAllah. So tuan-puan dan kasih sekalian, takdirkan, panggillah lelaki itu oleh Tuan Syekh tadi. Maka dia tanya, awak nak kahwin tak? Dia kata. Wahai tuan guru, dia kata. Macam mana saya nak kahwin? Dia kata. Makan sendiri pun tak lepas, dia kata. Nak memberi makan orang lain pula, dia kata. Tak bolehlah tuan guru, dia kata. Tapi tuan guru kata, perempuan yang nak awak ni, awak tak kisah pasal makan. Dia sendiri yang kata, InsyaAllah bab makan dan minum, rumah sudah ada semua, dia kata. Yang dah cukup semua. Dia perlukan teman saja untuk dia. Untuk bersama-sama dalam ketaatan. Awak nak tak? Apa kata? Nah, kalau macam tu tuan guru, bolehlah, dia kata. Dalam hati kata tuan-tuan, dia setuju, kan? Apa lagi masa tu dia dah kelaparan, kan? Apa dia kata? Okey, insyaAllah tuan guru, dia kata. So, tuan-puan dikasih sekalian, dipanggillah ahli keluarga perempuan tersebut dan dinikahkan hari itu juga. Masa itu juga. Dan apabila selesai menikah, tuan-puan, dibawalah lelaki ini oleh perempuan itu ke rumahnya. Dan tuan-puan dikasih sekalian, dibawa tuan-puan,
Ternyata tuan-puan, rumah perempuan tersebut adalah rumah yang dia masuk ke dapurnya dan makan terung yang ada di rumah tersebut. Maka lelaki itu pun masuk dalam keadaan malu-malu dan isteri dia kata, masuklah, ini dah jadi rumah awak, dia kata. Apa yang ada di rumah ini awak boleh pakai dan makan, jangan takut, semua adalah milik kita semua, dia kata. Maka tuan-puan dikasih sekalian, akhirnya masuklah perempuan itu ke dapur dia. Awak duduklah, saya nak masuk dapur, dah hidangkan makanan untuk awak, dia kata. Dan tuan-puan dikasih sekalian, ketika dah ada di dapur tersebut, terkejut perempuan ni, terpekik dia. Abang, dia kata, tengok ni makanan kita, ada orang masuk tadi, dah dia kena gigit dah ni, dia kata. Terkejut perempuan tersebut. Maka dengan malu-malu lelaki itu pun pergi ke dapur dan berkata, ketahuilah, dan mengaku, ketahuilah, dia kata, yang masuk ke dalam ni adalah saya, dia kata. Saya lapar sangat sebenarnya. Dah 3 hari saya tak makan, dia kata. Dan ketika saya masuk ke sini memang nak menghilangkan rasa lapar dia cuma. Tapi ketika saya dah mula nak makan, dah teringat saya kata-kata tuan guru saya, dia kata. Kalau awak sabar ni, insya-Allah Allah ganti dengan yang lebih baik, dia kata. Dan demi Allah, ternyata memang benar kata tuan guru saya, dia kata. Maafkan saya masuk ke dalam rumah awak tadi, dia kata. Apa kata isteri itu? Benarlah tuan guru tersebut dan benarlah Rasulullah SAW yang mengatakan, siapa yang meninggalkan yang haram kerana Allah, maka ia akan diganti dengan yang halal, yang lebih baik. Maka karena dia meninggalkan mencuri tadi, makan yang haram tadi, Allah ganti dia dengan makan yang halal dan dapat orang dan rumah lagi. Masya Allah. Inilah di antara kebesaran Allah. Dan saya dengar cerita ini dari penceramah yang lain. Mudah-mudahan perkara ini dapat menjadi iktibar dan pengajaran bagi kita. Tuan-tuan perempuan kasih sekalian, tanpa terasa kita dah 9.30 dah tuan-puan kasih sekalian. Jadi sangat penting bagi kita mengiringi hijrah kita fillah. Ingat tu fillah, kerana Allah. Ini garis bawah itu. Perubahan diri kita ataupun keinginan kita menjadi lebih baik dalam hidup kita tuan-puan, fillah. Jadikan ia jadi tolak, titik tolak perubahan kita. Fillah, kerana Allah. InsyaAllah perubahan kita kerana Allah itu, Allah akan ganjar dengan yang lebih baik. Fid dunya wa fil akhirah. Di dunia dan di akhirat. Saudara fillah yang dikasih sekalian, saya rasa setakat itu perkongsian kita pada hari ini. Kita berhenti dari segi tadabbur tuan-puan. Sebenarnya saya nak bincangkan ayat 42 tersebut. Tak apalah. InsyaAllah besok kita boleh sambung lagi tadabbur kita ini. Yang baik dan benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salah silap daripada diri saya sendiri, kepada Allah saya mohon ampunannya. Pada kita semua saya mohon kemaafannya. Tuan-tuan perempuan yang kasih, alhamdulillah Kak Tasnim baru masuk. Alhamdulillah. Saya cuba perbaiki line saya semalam tuan-puan. Ini kualiti yang kita dapat. Cuma saya tak dapat menggunakan apps yang lain, sebab apps yang lain tu ternyata berat. Boleh menyebabkan saya tak dapat kualiti live yang baik. So saya menggunakan live Facebook biasa. Siapa yang meninggalkan yang haram dan hijrah kerana Allah, dia akan diberi ganjaran dengan yang lebih baik. Betul Kak Elia, kesimpulan yang baik. Baik, tuan-tuan perempuan yang kasih sekalian, terima kasih kepada semua. Alhamdulillah, hari ini walaupun kita sempat break beberapa hari, kita ada 88 orang bersama dengan kita. Mudah-mudahan besok kawan-kawan kita yang lain dapat kembali masuk dan join live kita ini insya-Allah. Kak Amidah, Kak Zaleha, Kak Fazilah, Kak Kalsum. Terima kasih semua. Terima kasih balik di dunia dan di akhirat. Betul Kak Azizah Jafar. Jangan ragu dengan dengan janji Allah itu. Allah akan balas di dunia lagi. Di dunia dan di akhirat.
Lah petah lagi Ya Kak Farah sama-sama Kak Tasmiati. Puan Nakiah Kak Elia, Kak Hans kirim salam pada semua jazakumullah khairan kathiran. Kak Syarifah Fatima sama-sama live terang hari ini, alhamdulillah, syukur pada Allah. Kak Roslin juga, Kak Ratijah wa iyaki insyaallah. Wa iyaki. Kak Rubiah sangat jelas, alhamdulillah, terima kasih. Tuan Faizal Rahman sama-sama terbaik, alhamdulillah, semua daripada Allah Puan Khatijah Mukhtar sama juga. Kak Saleha sama-sama Umi Fauziah sabar sangat penting dalam perubahan. Betul Umi, betul perkongsian mantap hari ini Ustaz, sama-sama Haji Basyah. Kak Tasnim nanti refer kepada nota insyaAllah kita boleh tunjuk pada nota syukuran Ustaz, sama dapat dengar hari ini dengan baik. Kak Intan juga sama-sama Kak Nozia, Kak Nur Aini sama-sama. InsyaAllah besok kita akan sambung lagi perkongsian kita ini tadabbur terhadap surah An-Nahl. Nampaknya tuan-tuan perempuan yang kasih sekalian tak dapat kita khatam ini. InsyaAllah mungkin tapi mungkin kita tak buat hari-hari kot. Kita akan tentukan harinya mana hari yang sesuai untuk dapat kita jadikan sesi tadabbur kita insyaAllah. Tuan Haji syukur sama-sama Tuan Haji. Terima kasih, sangat jelas hari ini. Syukur alhamdulillah. Terima kasih pada semua Baik, tuan-tuan puan-puan yang kasih sekalian, setakat itu dulu perkongsian kita pada hari ini, yang baik dan benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah silap daripada diri saya sendiri, pada Allah saya mohon ampunannya. Pada kita semua saya mohon kemaafannya. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.